wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi, bahagia Tuan Imam, Imam 1, Imam 2, Imam 3 Barisan Jawatankuasa Masjid Ara Damansara, kepimpinan-kepimpinan tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini, bersama-sama di dalam majlis ilmu yang memang dituntut. Tahniah saya ucapkan kepada kepimpinan-kepimpinan keluarga yang berjaya membawa bersama ahli keluarganya di dalam majlis ilmu pada malam ini. Ada juga yang tak dapat datang tapi hantar wakil, ada kan? Sebab pernah Hanzalah tanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, macam mana caranya nak elakkan kami ini terjerumus ke lembah kemunafikan? Bila Hanzalah tanya Sayyidina Abu Bakar pun tanya, apa hal pula kau tanya macam tu? Sebab bila kala kami berada beri samping Rasulullah cerita pasal syurga, kami terbayang syurga. Tapi bila dia cerita neraka, kami terbayang neraka. Macam itulah dahsyatnya bila rapat dengan Nabi. Tapi bila kami berjauhan daripada Rasulullah, tiba-tiba kami leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak-anak, leka dengan keluarga, leka dengan dunia. Jadi macam mana caranya? Tatkala soalan tu sampai ke telinga Rasulullah, maka jawapan Rasulullah sangat mudah, simple. Nabi jawab, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah, majlis-majlis ingat Allah. Contoh majlis malam ni, jangan risau, panggillah penceramah mana sekalipun, dia tetap cerita perkara utamanya ingat ke Allah, ingat ke Rasul. Itu aja. Mesti itu paling utama, takkan tinggal. Dia tak ada ceritalah apa tajuk, keluarga sakinah ke, Ma'al Hijrah ke, Maulud Nabi ke, kan? Ceritanya itulah dia. Itu sebabnya kita kena banyak, mesti kalau kita datang dengar penceramah tu cakap, paling tidak dalam kita diam-diam menung tengok penceramah tu kan, dalam hati kita pun cakap, betul apa dia cakap tu, aduh aku ni apalah nak jadi. Dalam hati dia tak cakap dengan orang, tapi dalam hati. Jadi eloklah dia sekejap keluar pada masjid, baik perangai dia balik kan. Lepas tu bila dengar ceramah sekali lagi, elok dia balik. Tu paling tidak kena lazimkan, mudah-mudahan moloket elok tu kan. Jadi itu sebab saya ucapkan tahniah yang berjaya bawa keluarga dia datang, isteri dan juga anak-anak ni. Mungkin yang dah gadang-gadang tu bolehlah bawa, yang kecil yang masih lagi meragam-meragam tu kalau tak boleh kontrol. Ada budak yang boleh kontrol, ada budak yang tak boleh kontrol kan. Jadi tahniah, sebab kita datang malam ni dengan tujuan yang kita orang kata nak mencari syurga tu, nak mencari syurga Allah, keluarga kita ni, dan macam mana cara nak mencapainya. Sebab hari ni statistik makin dahsyat kan, makin dahsyat. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Tu memang makna setakat saya bercakap ni ada seorang bercerai. Macam itulah kira. Lupa lah nak cakap minta maaf, terlambat. Saya puas betul mengajar dah, naik kereta kecil ke Azia. Macam mana kan, driver pun tak ada, bawa lah sendiri kan. Driver cuti tak sihat, so drive lah sendiri. Apa ni tadi saya lebih kurang pukul 6 tentang Soman ni, tapi itulah kan, Keluk Namu pun kelumpur kan. Tapi itulah dia, alhamdulillah sampai. Saya dah risau tadi, apalah ke Subang lah apa ni kan. Pula ke Subang lah, rupa dah okey dengan Subang apa kan. Alhamdulillah, selalulah tengok kapal terbang melintih kat sini kan. Alhamdulillah. Jadi tak maaf lah terlambat, tapi insyaAllah saya ni orang yang amanah, saya akan qada yang sepatutnya. Kau habis aku seboleh lah. Tolong kunci pintu tu, jangan bagi balik kan. Adalah saya faham muka-muka suruh berhenti tu, saya faham ni. So dia buat gaya lain macam tu kan, saya berhenti lah kan. Jadi
bila tengok tentang keluarga tu, saya cakap tadi satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Itu satu. Belum cerita lagi masalah-masalah mental. Masalah mental, akhir tahun lepas saya berbincang dengan beberapa orang kaunselor. Dalam setiap, dulu tahun 1980-an, setiap 1000 orang seorang sakit mental. Setiap 1000 orang. Akhir tahun lepas, setiap 10 orang seorang sakit mental. Setiap 10. Minggu lepas saya jumpa kaunselor yang sama. Dah naik belum? Naik dah. Berapa? Setiap 3 orang seorang mental sekarang. Sebab kita hidup dalam dunia yang, apa bahasa Jawa sebut tu, we live in expectations. Contohlah orang arah ada bansara faham kata kan. Kadang-kadang harapan kita menyebabkan orang sakit mental. Sedangkan harapan yang sepatutnya kita tak letakkan. Contoh. Menangis dia sebab expectation zaman ni tak terkeluar. Contoh kan. Tu makna expectation tu letak ke tempat yang salah. Menangis sama lah. Kenapa lah zaman ni tu terkeluar, suara lah tak terkeluar, pahal. Berdoa dia mudah-mudahan masuklah dia balik. Macam tu lah. Tapi dia tak menangis anak tak boleh ngaji tu. Dia tak nangis anak tak cukup semayang hari ni, dia tak nangis lah. Tak nangis. Abah senang hati bersandar kat dinding kat masjid tu dengan ceramah sebab dia dah semayang. Balik kan tanya pun tidak, kau dah semayang belum? Tak tanya kan? Bukan masjid sini dah, masjid lain. Kan risau pula orang yang bersandar ni, orang lain tak cakap. Nampak tak expectation kita? Anak-anak kita tak hantar pergi ngaji, tak tengok dia solat, tak kisah bab-bab agama, kita tak sedih. Tapi sedih anak kita tak dapat nombor 1 dalam kelas. Kita sedih anak kita tak dapat masuk universiti. Kita sedih, sedangkan apakah expectation kita? Kena faham. Itu sebab budak-budak tadi boleh sakit mental, dan di hospital besar Seremban, budak yang paling muda sekali dimasukkan ke ward psikiatris adalah budak tingkatan 2 14 tahun. Ini bukan saya molok-olok ni, no. Saya cakap dengan pegawai akhlak kat hospital baru lagi beberapa minggu. Nak cerita sebab apa? Budak-budak diletakkan target. Hari ni budak mengamuk-ngamuk. Dia bukan budak ni hari ni mengamuk bukannya sebab dia tak nak pergi ngaji. Dia bukan mengamuk sebab dia dipaksa semayang. Tak. Dia mengamuk sebab dia tak dapat password wifi mak. Dia mengamuk sebab dia tak dapat main handphone mak hari ni. Kan? Oh, dia akan main-main. Cuba tengok berapa ramai anak-anak kita hari ni. Dia bukan gila apa dah. Dia gila tengok YouTube hari ni. Barang beruntung lah kalau anak-anak kita buka YouTube, dia tengok ceramah Ustaz Kazim. Untung lah tu. Ustaz Don tengok takut-takut tengok Ustaz Don, Ustaz Kazim temabak ada di rumah. Budak-budak sekarang pandai. Alhamdulillah adalah budak-budak ni tengok sekarang ni filem terbaru Munafik 2. Okey lah juga, sebab tengok dalam tu promote ayat-ayat suci Quran. Budak tu baru tahu baca ayat Quran tu lawan setan, rupa kena baca ayat Quran. Ini tengok Conjuring. Budak tu tengok Conjuring, tak terkejut ke kita? Budak kat kedai tu, kau tunjuklah salib tu capek, tunjuklah capek. Budak Islam cakap tu. Sebab tengok cerita tu, bagus jugalah ada cerita Munafik 2 tu. Cuma masalah kadang-kadang kena ingat cara tak kena. Budak-budak kita ramai pula tengok Munafik 2 tayangan pukul 6.30 petang. Tengok pukul 6.30 dah kat maghrib, Isyak baru keluar. Dia lagi munafik daripada munafik. Bayangkan. Tu dia. Itu sebab kalau kita tengok balik dalam keluarga kita, tengok balik kan, 3 asas paling utama. 3 asas paling utama dalam rumah tangga. Kita tengok paling atas. Pertama tengok solat. Tengok solat. Apa-apa pun lah. Soalan pertama tanya akhirat, memang solat. Tak ada tanya benda lain dah. Solat. Tadi menangis tadi kan, menangis sebab apa? Biarlah menangis sebab solat. Ya Allah, bini dan tak solat. Ya Allah, kenapa lah kau tak semayang wahai isteriku? Saya period bang kata. Tu tak apalah. Tanya siapa, ada tak cikgu sini? Cangkit tangan. Cikgu, ingat kan? Cikgu lah, kan Ustazah ada cikgu.
Tak salah, cikgu ustazah kan? Dah tak? Tak ada. Lah, dah berhenti dah cikgu semua. Biasanya kalau saya tanya tu penuh kata cikgu kan. Tak, nak cerita, banyak sekolah saya tanya dialog yang sama, aduan yang sama. Sekolah harian biasa, bila nak bawa budak pergi surau, budak perempuan pun payah nak semayang, dia tetap beritahu belum kering lagi lah, period lah, sepanjang tahun masalah. Dia boleh main-mainkan benda macam tu. Dia tak ada rasa pun. Sebab kita kadang-kadang suruh anak kita solat, kita kena ingat zaman dulu lain. Zaman dulu mak ayah marah kita buat, dan kita tahu adalah benda baik tu. Orang dulu-dulu kalau dia merokok pun dia tak berani merokok depan orang tua tu. Kalau baik perangai pun tak adalah, depan orang tua tu tetap hormat, elok, menunduk lalu tu. Hari ni lain, budak-budak hari ni tak apa hati dengan ayah, dia ajakkan kawan dia belasah ayah hari ni. Pelik tak pelik? Banyak kes kan? Kes yang pelik-pelik kalau kita tengok balik lagi teruk pada zaman jahiliah dulu. Cuba fikir ni, zaman jahiliah dulu dia bunuh anak sebab budak tu anak perempuan ditanam sebab anak perempuan tu sebab memanglah kejam. Tapi tengok hari ni lagi dahsyat. Masuk dalam peti sejuk baku, masuk dalam peti bunuh mak, masuk dekat dalam lubang najis. Sekarang kan bunuh anak macam tu. Hari tu dekat hospital, hari tu buat postmortem seorang budak lomeh tiba-tiba kat rumah pengasuh. Ingatkan kau sakit apa tak tahulah, tiba-tiba dah tersesak nafas. Buat postmortem, tersongkang sebatang lado kat tokak budak tu, budak umur setahun. Apa kita tu hari ni tak tahulah, nilai kemanusiaan hari ni dah makin pelik pula. Dan sekarang ni lagilah kita risau, soalan pelik-pelik semua dah keluar. Banyak soalan pelik keluar. Ustaz, kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Kita tanya soalan tu, kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Saya jawab lah, memang tak boleh, berlagu raket kata. Yang faham, tak faham lantak lah Skru dengan skru tak mau, dah ada bang. Skru kena cari lubang skru baru boleh masuk. Faham tak? Tak faham tak? Allah parah. Dia saya perhatikan lah yang perangai-perangai, yang kes-kes LGBT ni kan, yang keluar video dia upload oleh orang-orang tertentu tu lah kan. Saya tengok orang tu dah satu hal, yang melayan komen bawah, bersabarlah sisnya lah, nak muntah dia macam. Bersabarlah sis nampak cantik hari ni, tolonglah share macam mana caranya tu kan. Yang seekor tu lagi lah, saya akan buktikan yang saya pun boleh mengandung. Seekor lagi la ilaha illallah. Saya ingat apa bodoh di share kan. Cubalah kita komen, semoga abang tu kembali ke jalan yang benar. Saya tak nak sebut nama lah. Ada yang seorang tu kan, saya dapat tahulah pada sahabat-sahabat ada seorang tu, dia lembut nak jadi koreh dia jadi lembut balik. Kenapa jadi lembut balik? Allah uji dia satu je. Allah uji dia dengan pendapatan dia tak sama bila dia dah jadi koreh. Faham? Saya tak payah ulas panjang. Allah uji macam tu langsung jadi lembut balik. Yang ada yang lembut seekor tu pula, saya boleh dapat tahu rupa orang jompul rupa. Pak saudara saya cakap, orang jompul tu, yo, adalah seorang tu. Yo, kuluk ni, yo. Habis dia lelaki perempuan. Abang-abang yang khabar pom-pom jantan. Yo. Iyo sekarang kan. Lepas tu yang seekor lagi lah. Pasal nak masuk ke korban dia tu. Ada memerang seekor pula bercakap. Memerang tak apa nama tak tahu. Dia kata mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan dah. Tak memerang mana tak boleh bercakap lah dah. Saya tak nak sebut lah siapa. Dia tak baca habis sirah tu, dia hukum macam tu. Sedangkan itu ujian. Tu sebabnya kita kat rumah jangan kena kumpul buku-buku sirah tu, kisah-kisah Nabi tu. Jadi baca orang kat nak.
Lepas maghrib tu duduk baca kisah tu, ada hadis semua baca. Iyo, ni Hansel and Gretel, Jack and the Beanstalk. Ya ke bu, dia panjat, dia jumpa gegasi, pun pedah cerita tu. Mak apa sama kan, tu bukan orang sini lah, tempat lain, sini okey. Ya. Yang seorang ni tanya, Ustaz, sembahyang Jumaat hari apa? Tu lagi tahu. Tanya, Ustaz, sembahyang Jumaat hari apa? Siapa jawab lah? Hari Rabu tu. Bukan Jumaat kau, habis kau tanya berapa? Parah tu dah kan. Sebab dah ada orang mencadangkan sembahyang Jumaat pindah hari Sabtu untuk mengelakkan sesakan lalu lintas dan juga produktiviti kerja. Selama ni tak ada hal pun. Kok yo benar lah kau nak tukar, ikut macam Terengganu, Kelantan, Johor tu buat cuti Jumaat Sabtu sana. Sembahyang Jumaat macam sembahyang raya kan, berjujut-jujut kita pergi. Tak ada tak kojak-kojak nak masuk kerja, betul tak? Saya ingat lagi makin balik sembahyang Jumaat kita makan sama-sama. Itu baru keluarga sakinah. Balik tak sembahyang Jumaat, sampai ke rumah, mak dah siap panih-panih nasi makan. Oh, terbaik tu. Sekarang ke ribut tengok Samsul debat pun. Mana orang masuk sibuk ambil. Tu yang ada perempuan hantar mesej tu. Ustaz, hati saya selama ni tak terbuka pada mana-mana lelaki tu. Semenjak tengok YouTube tiba-tiba hati saya tersentuh tu. Bimbinglah saya Ustaz. Eden dengan bini Dan pun tak ada masuk dengan kau pula kan. Dia orang ni tu berani. Oh tu bukan saya olok-olok terus panggil. Oh aduh. Baru saya faham lah macam mana Ustaz Kazim boleh kono koja sampai beli hotel tu, saya faham lah cerita dah. Ya. Anak saya 3 soalan sekarang ni tanya, tak best abah tak hantar pergi sekolah. Amin. Nikmat hantar pergi sekolah tu. Dalam kelas, dalam kereta ayah tu power tu cakap dengan anak-anak kan. Macam mana belajar? Okey. Belajar aja Jen. Kau jangan buat perangai kat rumah. Mak kau bising. Bila mak kau bising dengan abah pun kono. Faham? Macam tu. Jadi buat tak adalah bah kadang tak best lah. Ibu ni sikit marah. Biasalah. Semua ibu macam tu. Dia memang ada convention dekat Brazil mungkin. Macam tu perangai. Tak cakap tu kan. Jadi anak-anak ni interaksi dengan ayah dia okey. Itu yang kita kena faham kan. Yang kedua, anak tak best tak pergi pasar malam. Dah lama tak pergi pasar malam. Pasar malam punya hal. Dia komplain dengan ibu, dengan mak. Nah, kata tak best dah lama tak pergi pasar malam. Nampak kocik pasar malam tu nya hal kan. Tapi ke anak-anak penting kebersamaan kita dengan dia. Kalau tidak hanya ngadap gadget dia kan. Ke pasar malam kan anda rasa abah tu nak apa ambil buat nombor lah pasal malam. Cuba kat LCC kau buat macam tu tengok. Kau tak mampu bayar tengok lah kan. Yang ketiga, anak saya paling tak terdaya saya ni macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Rumah tu bahaya tu. Sebab kita kalau kita tengok balik kan, solat tengok. Tu sebabnya kesempurnaan ibadah penting dalam keluarga. Kalau kita tengok orang yang bercerai tadi, saya cerita satu pasangan bercerai setiap 13 minit, semak balik, tanyalah pegawai pejabat agama yang dah termuduga tanya. Sembahyang bukannya tak jaga, memang tak sembahyang. Aduh. Tu sebab saya pesan, kalau ada yang berhasrat nak bawa, nak Islamkan orang. Ada orang yang nak kahwin dengan orang yang bukan Islam, nak dia masuk Islam. Nasihat saya satu je. Suruh dia belajar Islam dulu. Dia dah faham Islam baru kahwin dengan dia. Tak ada mana lah. Besok aku dah kahwin dengan dia, tahulah aku didik dia. Tak usah lah. Baik jantan perempuan sama ya. Janganlah cakap macam ni. So dia kenal Islam, jangan dia kahwin dengan kita. Jangan dia nak masuk Islam sebab nak kahwin. Ya, jangan macam tu. Banyak dah yang saya jumpa. Yang dokek-dokek dengan saya pun ada. Saya dah tahu dah. Sampai masuk payah pentarbiahan tu payah sebenarnya. Itu sebab biar dia belajar Islam tu. Kita berapa ramai dah yang kita Islamkan orang tanpa kahwin, ya kan? Kan? Tak ramai. Tengok abang Adam Kori, saya jumpa dia kat Terengganu baru ni, abang Adam Kori kan. Koreografer, guru tari kan.
Dia dalam pada dia masuk Islam 2002 boleh itu, dia dah 7 boleh orang di Islam kan dah. Kita apa ramai dah. Macam mana diri sendiri pun tak tahu bala kan. Tak apalah. Tapi paling tidak jaga Islam anak-anak kita. Tengok anak kita belajar agama dengan siapa, dia solat ke tidak, ramai hukum ikut suka dia besok. Tiba-tiba balik datang universiti, bah sekarang ni kan dah belajar dah dengan guru yang pandai tu, dia kata kita semayang niat pun tak apa. Ada niat pun tak apa, jangan risau bah, Allah Maha mengetahui. Yo pandai kau tu jawab dia, oh mak apa nidang nasi, nak makan ni apa lah, kau niat je, kau jawab ni, kau nyang ni, cakap tu. Cakap macam tu umat lain macam mak ni, macam tu lah guru kau ajar kan. Tu lah memang sekarang polik-polik Nabi dah pesan, aku tinggalkan kamu dengan 2 perkara, Al-Quran dan Sunnahku kan? Kalau kamu berpegang kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itu jaminan yang Nabi bagi ke kita. Masalahnya grup-grup ni dia pegang Quran ni, hadis tak nak pegang. Dia kata hadis ni tak logik dia tu. Mana confirm ke dia tu cakap betul, confirm ke dia cakap betul, dia petikaikan tu. Dia pegang Quran ni. Tu sebab orang grup-grup ni dia tak bertudung. Dia cakap apa? Dalam Quran tak ada cakap pun, dia cuma cakap labuhkanlah pakaian-pakaian kamu, dia tak ada sebut pun saya pakai tudung. Dalam hadis yang disebut ni, tak hadis tak mau, tak dalam Quran ayat mana. Dia siap sebut tu ayat Quran tu ayat berapa, itu yang tak terdaya tu. Dan grup-grup ni dia ada convention tiap-tiap tahun, dia akan berjumpa ke Filipin, ke Indo, dia ada jumpa. Dia akan bincang sama dia tentang bincang ayat Quran. Tu sebab dia lagi handal pada gitu. Kita hadis dah lah tak pandai mana, Quran lagi lah hanyut kan. Bukan kita kat sini lah, tempat lain cakap ni, sini okey. Itu yang bila dia sebut tu kita ngangguk Kemudian disebut haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Tu angguk kan. Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Rupa ayat Quran ke? Tak, bukan ayat Quran. Hadis ke? Pun tidak. Syair Arab pun tak ya. Rupa Jawi bubuh bari. Haujana hawau jimnun hujan. Haujana tauruna tawau rawamun turun. Haujana tauruna falabatin hujan turun dengan lebat, faurutin paut falaparin lapar. Itu ya. Kita ni beriur handar apa ni kan. Saya cakap tu kat apa, saya pun dengan classmate saya makin kono tipu dengan ustaz saya tu lah. Ya. Pergi cari maksud ayat ni, haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Beriur lah pergi tanya ustaz lain, ustazah. Yang best bila tanya ustazah kan, Zah, ni Zah macam ni ayat ni. Ana macam pernah dengar ayat ni. Ayat tu tak terayut. Nak ngaku tak tahu tak ada terus kan. Tapi itulah dia kan, hakikat dia. Solat tak jaga kan? Tapi ibadah kita kena ingat, dalam hidup kita kerja 3 perkara. Nombor 1, hidayah. Kenapa nak kerja hidayah? Supaya dapat beza benda buruk dan benda baik. Kadang-kadang orang ni selagi tak dapat hidayah, benda buruk rasa baik, beli nombor tak ada rasa apa. Ikhtiar aku ikhtiar, alhamdulillah Allah izinkan aku menang. Umat ayat aku tu tak terdaya kan. Yang best saya belanja orang masjid malam ni birthday saya belanja makan gitu pun balon je lah. Ya ada orang macam tu, dia main-main kono pula tu, tikam-tikam kono pula tu. Jangan minta kayo sebenarnya. Itu orang-orang yang nak hibur-hibur nak kayo lah tu. Saya selalu bosan, jangan minta kayo, poning. Jadi kayo, ada orang lagi kayo daripada kita. Jangan minta jadi kayo. Jadi kayo perangai tak semanggah apa. Tengok orang kayo tu. Malih nak tunjuk kayo tu kan. Macam tu lah lebih kurang kan. Kan tahu tu panggil orang kayo kadang-kadang. Biarlah kita jadi orang biasa-biasa, orang pun tak kuati gitu. Hidayah tak semayang tak rasa apa. Kan? Baru-baru ni dengar tak yang seorang yang dia memancing, lepas itu hanyut dipukul lemak, lepas itu dia hanyut kan, daripada Laut Cina Selatan dia pergi mana itu
Sudah jumpa kat Kemboja, dia berpaut kepada apa? Pada box ikan tu, berpaut. Dia berdoa, ya Allah, kalau aku selamat dan nazar, dolah dia. Langsung hijrah, berubah dia. Dapat diselamatkan dekat perairan Kemboja. Berapa jam dah? 36 jam kau dia kat laut, dengan sojuk, dengan ikan geser-geser kaki dah. Baik tak ada jauh kan. Saya itu pergi berceramah di Kuala Matu Daro, daripada Sibu lebih kurang 2 jam setengah perjalanan, naik 2 kali feri. Ya Allah, saya fikir itu pun sorry dah rasa mabuk-mabuk. Sampai Sanun, ya Allah, mata darah, ya Allah, jangan cakap lah. Nasi tolu dada penuh satu pinggan tu, air 1 jug, la ilah, seorang 1 jug besar, rumah air kelapa. Tahu waktu ni kan, bontui perut. Tapi itulah dia, sampai sana. Tapi saya tak pernah tengok tu signboard macam tu dekat nak naik feri tu, awas. Biasa tengok perlahankan kenderaan kan, jangan memotong kan. Saya tu first time jumpa tu. Di sini ada boyo, tu first time saya tengok tu kan, kat sungai dia lalu Sungai Rejang tu. Tapi memang kesian saya tengok. Saya seronok dapat ceramah kat kampung macam tu kan, suasana tak dapat macam kita ni tu, dengan suasana ketenangan kita ni lain. Kat sana kampung tu dengan kesusahan tu, tak payah cakap lah. Tu saya katakan dia, lain kali kita buatlah lagi, tapi bagilah saya masa rehat tu sebelum jalan. Tu belum pergi ke Tenom. Saya pergi di Tenom sepanjang perjalanan kan, lalu berapa banyak gereja lalu kan, sampai ke perkampungan Melayu. Rupanya kat sana memang orang Islam minoriti kat Tenom. Nak pergi sana, naik daripada KK lebih kurang 2 jam 45 minit, naik banjaran Crocker macam-macamnya, komen laju dari bawah tu bawah. Dia saya cakap tu, Ustaz kat sini ramai mati dah ni. La ilaha illallah. Kata terayo tu. Tapi itulah dia. Tapi nak ingatkan orang tu lah dia. Sebab kita nak satu perkara, kalau boleh nak share, mudah-mudahan memperoleh hidayah. Tu dia. Tu sebab kita nampak kawan-kawan kita, kita nasihatkanlah mana yang kita boleh pun. Nasihatkanlah kan. Dengarkan kawan kita nak pergi haji, nak pergi umrah, bagi galakan. Jangan takut dia. Kalau alhamdulillah kau nak pergi umrah ya, kau pergi dengan siapa? Dengan serbat. Dengan serbat bila pergi? Jangan dalam bulan awal kau bulan 1 macam tu lah. Ni kan promote dah, tapi lebih kurang lah. Lebih kurang. Flyers ada dekat luar, tekan ambil lah kan. Tak ada lah. Ni tak, bila pergi, kau pergi sana sampaikan salam aku dekat Rasulullah ya. Okey lah tu. Ni doakan, aku doakan mudah-mudahan berjaya kan, memperolehi apa yang kau cari. Macam tu doa Ini tak ada, letaklah kau dah lah tak pergi masjid, sembahyang tak cukup, tak nampak tak tidak Kaabah kat apa pula besar Kaabah tu takkan tak nampak kan. Ramai tak nampak dah. Yo tak tidur kawan sebelum pergi esok tu. Nampak tak dalam kapal terbang pun tak tidur tu 9 jam. Ya Allah, macam mana lah nikah nasib dan ni. Turun bodoh-bodoh nampak merah muka tu. Sampai ke hotel tak sampai komeh, dia tinggal pergi dia ke masjid tu pun tengok, biar dia nampak Kaabah, dia nak buktikan dia nampak. Balik melulun, Ustaz banyak dosa saya Ustaz, saya tak nampak Kaabah Ustaz. Menangis Ustaz dia cakap, sabar pakcik, ini Madinah. Memanglah tak nampak. Ke Madinah cik Kaabah mana nak jumpa? Mantai masuk Masjid Nabawi berkelintau mencari mana nak jumpa? Itu Kaabah tadi tu kan. Cakap elok-elok kan, lepas 5 hari kita pergi Sanun kan pakcik, tengok benarlah Kaabah tu kan. Hidayah. Kedua, kerja maghfirah, minta ampun daripada Allah banyak-banyak. Kita dengan keluarga kita ni ajar. Itu sebab kita dalam semayang kan, semayang ajar dah, tapi selepas semayang istighfar jangan tinggal. Melainkan ada siapa berani angkat tangan, alhamdulillah Tuhan, semenjak pada awal tahun lepas imam baca doa awal tahun tu kan, sampai sekarang belum ada dosa dia dah cakap. Berani tak cakap kan? Tadi aku lalu pun kau ngumpet macam-macam lah, lambik letak
Yang seorang tu lagi lah tinggi seorang tu. Tak boleh waktu tengok dan tinggi. Macam OKU kalau yang aku kan. Dia set-set model macam tu tinggi. Seorang tu lah dalam TV 4 gomok sekor ni. Tapi saya maaf anda, saya siap. Jadi bila ada dosa istighfar, lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, paling tidak Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Sebab sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, kaifa nastaghfir ya Rasulullah, macam mana cara nak istighfar? Nabi aja Astaghfirullah, kan senang. Kau rajin lagi Astaghfirullahalazim, rajin lagi Astaghfirullahalazim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kau rajin juga Astagfirullah innallah kana tawwaba, Astagfirullah innallah kana tawwaba, Astagfirullah innallah kana tawwaba. 3 kali. Lepas itu doa lah. Doa paling pendek. Kalau kita lepas bagi salam berkecapu hilang, usahlah sombong kita dengan Allah. Kan? Sombong. Doa lah paling tidak. Ud'uni istajib lakum. Doa lah paling ringkas. Apa doa kita tahu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah alamin. Pelak-pelak lah. Tu doa apa tu? Doa apa? Makan ke apa? Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Mana makan? Itulah doa-doa. Faham ke tidak? Salah tu. Kan? Tu doa tu terbaik. Cuma kalau kita nak doa jangan kuat-kuat baca, takut orang sebelah dengar. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tu dengar ke sebelah. Dah makan dah. Tu masalah dia pun tak tahu kan. Dia tak tahu. Kan? Istighfar. Dan yang ketiga, kerjalah yang disebut sebagai rahmat. Kita ni nak rahmat, kita nak barakah. Kan? Nak daripada Allah. Kan? Nak daripada Allah. Tak ada cara lain dengar. Ibadah banyak-banyak. Tak ada cara lain. Kita boleh celebrate birthday anak kita. Kita boleh panggil ramai-ramai, bagi makan, tapi hati tak tenang. Kita boleh belanja kawan-kawan makan. Kita boleh belanja satu lorong taman perumahan kita tu makan ramai-ramai. Mari makan. Boleh, tapi hati tak tenang. Salah satu punca tu dia, ibadah kita. Itu penting. Kunci dia, kunci kebahagiaan rumah tangga. Tanya bila last semayang sama, dia tanya. Malam pertama. Itulah last dah. Lepas tu sibuk panjang. Orang perempuan kadang-kadang pagi subuh ngajutkan suami dengan tak ada orang. Dia melapih nyawa dia. Bukan perempuan arah Damansara saya cakap ni. Ni arah New Zealand. Jauh. Ya. Saya tak boleh sebut Singapura. Baru-baru ni saya tak cakap orang sini dah, saya cakap orang Singapura. Ada yang nyawa dekat dalam Facebook tu, apa pula kami yang kena ni dia rupa tengok live sekarang kan. Satu dunia orang tengok kan. Nak azan dulu ke? Azan dulu.
Ni kan, kita nak capai rahmat Allah ni memang ada, tak ada cara lain. Dan dengan itu baru kita boleh mudah-mudahan memperoleh rahmat Allah. Masuk syurga bukan sebab ibadah kita banyak ke sikit, tetapi dengan ibadah itu mudah-mudahan dengan rahmat Allah dapat kita masuk syurga, kan? Itu sebabnya kita ni tengok kadang pagi-pagi orang perempuan kan, dia lepas nyawa dia salat dulu kan, dia bangun payah benar ngajak dengan jantan ni buta tahu tu tu. Kadang ialah pun ni kan balik tahun ceramah agaklah contoh rumah ni Allah bismillahirrahmanirrahim, orang perempuan dah sembahyang, habis dia sembahyang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengok lelaki dia katil neraka lah orang tua ni, nampak suka-suka dia kot. Cuba sembahyang jemaah. Sebab kadang-kadang kita tak perasan tau, benda tu nampak macam kocik kan, kocik macam sikit lah sembahyang kat surau. Bila sembahyang kat rumah, kita lazimkan sembahyang subuh 2 rakaat tu dengan isteri kita, keluarga kita. Kita paksa anak kita daripada kocik kan. Kita tak tahu satu hari nanti bila kita dah dikubur, dah dalam kubur, anak kita kahwin, dia cakap dengan bini yang besok kita sembahyang subuh jemaah nak je. Tiba-tiba lah bang ni pahala ingat arwah abang arwah mak dulu, dia tak tinggal solat subuh jemaah ni, tak pasal-pasal tiba-tiba dapat saham, faham tak kan? Benar nampak kecil kan. Itu sebab ajar agama lagi pedah, meraung anak terkeluar dalam pusingan kelayakan bintang kecil. Apa hal kan? Meraung berdua, menangis bersama dengan anak-anak secara berjemaah depan TV time maghrib Villa Gazara. Kekasih Pak Serela, kesian Hanan, semenjak kepulangan Kak Ros hidup mereka tak sama lagi. Oh macam tu lah. Saya tak tengok lah, tapi lebih kurang macam tu lah cerita kan. Jangan benci cintaku, kesian Husna kan? Punya marah, mati lagi baik, tak gunanya perempuan kawan tu berlakon. Punya marah kan. Tapi dalam semayang tak ada lah nangis macam tu, sebab tak faham drama. Faham tu drama Korea yang tak apa bahasa tu, yang berkahak-berkahak tu. Ande Mamnah kan, mengawang tengok tu, nangis mbak. Kita ambil pengajaran paling senang lah, peristiwa hijrah Nabi. Bila Allah perintahkan Nabi kita berhijrah, Nabi tak minta tangguh lah, hijrah-hijrah lah, dah Allah suruh. Cuba kalau kita tiba-tiba dapat surat perpindahan daripada Damansara pergi Melaka, mula-mula sekali baik surat penangguhan, kurang-kurang 2 minggu untuk menyelesaikan kerja-kerja tertunggak. Nabi tak ada, dah Allah Ta'ala suruh, apa inilah perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perintah Allah. Apa buat? Tengok TV, tengok drama ni. Yang minta kera tu last point, last point. Dah azan berhenti lah kan? Last point. Yang main bola last goal, gol isyak dah, lambek gol lah. Sekarang dah lah maghrib dah kan. Subuh tu elok bangun subuh berjemaah. Nabi siap bagi tips lagi. Nabi kata kalau nak murah rezeki, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nampak?
Subuh bukan subuh gajah dah. Subuh dinosaur. 5 minit sebelum zuhur baru subuh. Terperanjat imam tengok dia kunut tengah hari. Kata Allahumma hadina. Apa semayang ni tu tengah hari kunut. Kan? Tu salah. Orang perempuan kojut suami tu pagi semayang sama-sama, biar apa, biar susah macam mana pun kojut kan. Abang, bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu cara kojut sudah dua-dua tak subuh. Kau ni ngajak apa ni tu kan? Ajak seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api. Mana api neraka? Macam tu aja. Apa ya mana kan? Betul. Tak belajar, tak tahu belajar. Sebab nak capai kesempurnaan ibadah ni ada aspek. Pertama mesti ada ilmu. Tak tahu mengaji, belajar ngaji. Sekarang ni kat masjid pun ada hari-hari tertentu boleh belajar ngaji. Murid-murid tua pun boleh pergi belajar. Pergilah belajar. Tak tahu tanya. Yang guru tu cari guru yang sabar. Yang jenis yang tak tahan, yang tak tahan sabar mengaji. Jangan main-main. Bukan semua boleh ngajar ngaji tu. Tiba-tiba terbit perasaan kepewiraan tu. Baca cik. Allazina amanu la ilaha illallah. Parah ni. Cik tengok sini. Allazina amanu. Baca balik cik. Allazina amanu. Makcik dah 2 kali dah ni dia kata, sabar lah Ustazah. Allazina amanu. Cuba ikut saya. Allazina amanu. Pandai pun. Cuba balik. Allazina amanu. Macam ni lah makcik. Tak payah datang lagi lah esok. Tahan. Iya, tapi kadang-kadang lagi satu lagi pula ada guru-guru tertentu dia boleh hajar anak orang, anak sendiri dia tak sabar. Sebab dia harap anak boleh jadi macam dia. Kau sabar belajar ngaji ni, betul. Mesti dengan ilmu, tak tahu tanya. Anak dengan angkat takbir macam mana? Allahu Akbar. Ada je tengok kan, ada tutup pusat, ada bawah pusat, ikut suku dia, ada yang atas. Kan? Ada tu angkat takbir, Allah, tariklah belakang tu. Allah tarik belakang, kat depan baru sampai. Ada. Dia sekali tu dia angkat takbir, dia terlupa tarik ke belakang. Allah, lupa tarik balik semula. Allah tarik belakang. Ada. Wahai makmum sebelah tu, ya Allah pula kojo dia ni. Yang seorang tu pula ustaz ajar kan. Letak niat dalam hati, Allah sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat. Dia dalam hati pun gagap pun salah ni. Allah tak tertinggal pula beli semua. Allah. Yang makmum sebelah bila lah sudah ada ni. Ada tu pula dia cakap, mesti memang kesal takbir tu ibu jari ni kena cuping baru sah. Yang seorang tu pula. Kawan tu man siapa orang cuping tak ada macam mana? Ayah. Tanya, ibu, dan kita baca tahiyat tu kan waktu bila bu kita nak angkat tu jari kita tu? Yang ibu belajar kan, asyhadu an la ilaha illallah. Bila anak kita amal sampai tu ajar orang lain, mengali pahala tu main-main. Nampak simple. Lepas tu anak tanya, tapi kan tengok pakcik kat masjid tu kan cari jari dia macam mana tu. Atau kau tanyalah dia, tak dapat ibu jawab dah. Kalau kita tengok orang Turki kan sembahyang macam tu lah, macam ni ada pusing lagi kan. Tak tu adalah punya dia belajar dengan guru dia kan, yang kita belajar macam tu, yang kek sudah kan. Betul. Lepas tu satu lagi kita ni gambar, kita terlupa tau, kita menyebut Allahu Akbar, ada tajwid dia kan, bukan main belasah kan. Allah terutama daripada berdiri nak landing, tidak nak sujud. Allahu Akbar, selagi belum sampai tak ada Akbar dah. Ada macam tu, ada pula macam tu. Itu sebab ada imam tu kadang dia dah bangun sikit Allahu Akbar, sebab dia nak jaga. Yuk.
Baca Fatihah, belajar juga. Cuba pendengarkan, imam cuba dengar Fatihah saya, betul ke tak betul ni? Baca salah dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tengok bacaan ni paling glamour ni. Maliki Yaumiddin, kesalahan ni biasa orang. Maliki Yau, panjang ma tu sikit kan. Lepas tu waladdallin. Cuba tengok makmum. Amin. Berlumur siapa paling panjang sekali. Cak tengok amin. Kanan dia paling panjang kali lah. Ya, belajar kan. Dah lah tak belajar, nak duduk belakang imam sembahyang kan. Pahala lagi banyak belakang imam ni. Kau tak tahu bila sampai time imam kelabu baru tahu. Masuk imam kelabu ni tiba-tiba blackout, imam terlupa ayat tu. Imam Masjid Ar-Damansara tak main lah 3 kul. Kan? Bukan kata apa, dia memang baca surah. Contoh, allazina amanu. Rasanya Allazi dia suruh makmum tolong. Dia ke belakang, apa nak tolong ni? Kawan nak cakap tolak lah. Tapi tolong tu, kau suruh baca panjang, dah salah imam lah baca panjang. Berimam tiba-tiba imam didatangi angin yang tidak diundang. Contoh, terbatal wuduk dan solat dia kan. Jadi imam mufarakah. Apa jadi? Yang belakang kau depan, ganti imam. Takkanlah dia terdengar lah bunyi tu, batal lagi semayang tak ada. Takkan macam tu. Gila kau jawab tu kan. Tu cerita waktu ni. Saya pernah terlibat dengan temu duga nak ambil kerja. Waktu saya bekerja dululah, saya tanya budak tu isu semasa, tak tahu, tanya ni tak tahu, tanya tu tak tahu. Apa dia nak tanya ni? Sudah saya tanya sembahyang jenazah. Macam ni lah, sembahyang jenazah berapa rakaat? Confident dia jawab 2 rakaat, rakaat pertama 7 kali takbir. Confident lah. Apa? Itu ilmu. Lepas tu bila kita dah ada, dah belajar, yakin. Penting tu. Dah ada ilmu, kena yakin. Ni belajar tak yakin. Sembahyang kan, tak timur, tak tidak ke? Jangan sangka baik, insyaAllah Allah timur amalan kita. Buat, kita dah buat usaha yang terbaik. Kita tak belajar, memang patut dah tak yakin. Tapi dah belajar, oh macam ni rupanya. Kan sembahyang macam ni rupanya. Oh macam tu. Sembahyang jamak kan, siapa tak ada ilmu, dia sembahyang jamak kan, dia sembahyang jamak, dia tak tahu apa-apa, agak-agak timur tak kan, dia sendiri, yo kau 2 rakaat ni habis lah kan? Bukan tak ada hamba Allah tanya saya, dia dah seronok dah, alhamdulillah, rupanya mudah ya bila kita sembahyang jamak ni ya. Oh zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Oh maghrib tu pula tamam penuh, isyak je 2 rakaat. Oh okey. Dia pagi subuh tu dia tanya, subuh ni kita boleh combine dengan apa dia tanya, boleh jadi 1 rakaat ke? Nampak ada yang tanya, tapi tak apa, nampak mungkin kelakar, tapi bila dia tanya kita tu maknanya dia nak belajar kan. Kalau belajar, dia belajar tak yakin. Ada kisah yang budak belajar dengan guru tu, dia belajar hadis, dia belajar kitab, dia belajar pasal fiqh, semua belajar. Bila belajar dah setiap hari bila dia balik, dia memang kena melintas sungai, menyeberang sungai, perahu yang hanyut. Dia jumpa balik tu, tolong tu, kenapa perahu saya hanyut lah tu, tolonglah tu. Dia malih melayan. Kau baca Fatihah selawat 3 kali, kau jalan teh air tu, langsung senyap, tak dengar apa dah. Okey lah kan, agak dah jumpa perahu lain kan, esok tu datang macam biasa dah kan, tak ada apa. Lepas 2-3 bulan, Tok, apa hal pula ni? Tolong Tok, ada orang meninggal kat kampung saya. Habis tu kenapa? Imam Bilal semua tak ada, semua ada mesyuarat, ada program kat luar, tak ada kat kampung. Yang biasa menguruskan tu pun tak berapa sihat. Tolonglah Tok, boleh tolong sekarang ni. Yalah, kejap aku siap. Sampai kat sungai, perahu tak ada.
Ni perahu tak ada macam mana ni? Tu semenjak tu ajar saya selawat 3 kali dengan Fatihah tu, saya tak ada pakai perahu boleh dah. Memang saya berjalan teh ni. Biar betul kami. Atuk tengok dia tu. Dia selawat 3 kali Fatihah, berjalan di air tu. Terperannya tok guru. Boleh buat. Tok guru boleh banggalah dah. Dia pun selawat 3 kali, dia pun Fatihah. Taruh ke dalam tok guru. Dia yang ngajar pun tak yakin macam mana? Pertama mesti dengan ilmu, kedua mesti ikhlas lillahi ta'ala, niat kerana Allah. Jangan risau, kita buat sesuatu jangan niat kerana benda lain. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi sebut, barang siapa yang berhijrah berubah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat perubahan yang dia buat itu sejajar dengan apa yang dituju. Saja aku sembahyang subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku ada kat rumah. Nah, serepek tu lah. Saja dan sedekah biar keluar sok khabar. Pek keluar sok khabar lah. Kan? Saja aku buat ni kan supaya dapat pengaruh. Pek pengaruh. Jangan mungkin itu je lah. Itu sebab niat kerana Allah. Jangan risau. Dalam surah An-Nisa ayat 100 Allah sebut apa? Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berubah niatnya kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan risau. Tengok abang Zul Yahya, tengok abang Samsul Gaurau. Saya dah jumpa dah dia orang tu kan, jumpa dia orang kan, tengok apa, bila tengok dia macam mana hidup dia sederhana tapi okey, cukup, dia kata tak ada masalah. Apa nak risau-risau kata. Marin gaji bila berlakon kau apa semua dapat berpuluh-puluh ribu, bola-bola ribu. Tapi dia pilih sebab apa? Nabi dah pesan, carilah rezeki yang halal kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi dah pesan. Saya tak payah ambil contoh yang paling besar lah. Ambil contoh senang, tengok makcik-makcik cleaner tu. Mungkin ada antara kita yang kerja cleaner. Saya memang respect makcik cleaner ni. Gaji dalam 7-800 ya sebulan, tapi tak pernah bercita-cita satu hari nanti aku akan jadi ketua cleaner. Tak ada. Dengan gaji 7-800, cuba tanya anak-anak semua menjadi. Setakat yang saya tanya lah, yang cleaner saya kena tanya, anak seorang belajar tinggi ni, belajar ni, apa tu anak-anak pun dah tak bagi dah dia kerja tu sebab dia cuma nak isi masa lapang ni. Mulia kerja cuci tandas ni sebab dia membersihkan tempat tu dengan tahap untuk keselesaan orang selepas itu. Ya. Kita ni bab kebersihan ni polik sikit orang kita ni, polik. Kat jamban, kadang jamban ni masjid ni okey, masjid lain lah. Kadang kat masjid pun kadang sadih kadang. Ada sekali saya jumpa kat satu sekolah tu lagi lah, najis tu dalam singki. Macam mana tu? Melintang. Dah masalah singki tu tinggi. Macam mana cara tu? Saya cakap makna dipindah letak ke situ, sanggup tu? Salah bangang yang budak yang buat tu. Ya. Orang yang lemah jantung kalau basuh muka, basuh mati tu temperannya. Memang ya. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian beriman. Balik yang kedua tadi, ikhlas kerana Allah. Buat apa pun niat kerana Allah. Kenapa kahwin? Kerana Allah. Isteri tanya kita, abang kenapa abang nak kahwin lagi? Abang mampu. Salah jawapan. Orang perempuan takkan terima. Kenapa abang nak kahwin lagi? Abang nak elak maksiat. Sudahlah bang. Tak terima. Cuba jawab. Jarang-jarang kita dengar lelaki jawab, kenapa abang nak kahwin? Kerana Allah. Masalahnya ramai yang jawab tu adalah lelaki yang dah kahwin. Faham? Tu salah. Tapi saya tak nak buat tajuk tu. Orang perempuan dah berubah muka tu buat tajuk ni. Dia bukan sunnah tu, jenayah kat dia tu. Yang seorang pun tak terjaga nak lebih pula. Betul tak orang perempuan? Oh, yang tu jenayah dia ganggu awak lah. Tapi itu dia. Yang kedua tu tadi ikhlas. Yang ketiga, bila dah beribadah perangai tontu-tontu lah elok. Kan? Ni beribadah kan, ajak keluarga kita ibadah. InsyaAllah elok. Sembahyang jemaah sama-sama.
Ayah Allahu Akbar. Wah. Anak kat belakang, isteri belakang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Isteri kat belakang, suamiku. Iya. Paling bagus sekali dah bagi salam, zikir sama-sama, anak pun ikut. Yang paling power doa. Terbaik. Ya Allah, sesungguhnya, macam dalam TV, sesungguhnya aku sayangkan istriku, ya Allah. Anak-anak aku tengok mak lah. Mak pandang depan dah sibuk lah. Kita tak pernah doa, walaupun dalam bahasa Melayu, doakan kesejahteraan keluarga. Pernah, ya Allah, anak sulungku ini bakal menghadapi peperiksaan SPM, ya Allah. Bila start SPM? Bila? Dah start dah? Minggu depan. Anak aku yang sulung ini bakal menduduki SPM minggu depan, ya Allah. Yang anak sulung dah berapa lama masuklah dalam doa ni. Dia adalah harapan keluarga, ya Allah. Halung pun tahu aku harapan keluarga, dipandang adik Kau berikanlah Alung ini lip 12A, ya Allah. Berubah muka Alung. Macam mana pula ni, subjek ambil 9 ni tu. Abah pun tak tahu nak ambil subjek berapa. Begitu juga aku sayangkan anakku yang kedua, Angah, ya Allah. Angah, nama kau pun ada. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga, Alang, ya Allah. Alangnya tahu tak apa. Tapi orang perempuan, hati-hati. Dengar doa suami dengan teliti. Jangan main amin aja. Dengar betul-betul. Terutama pada part yang tak jelas. Ya Allah, kau berikan aku. Ya Allah. Nampak tak? Pasal nak ada yang tertinggal tu. Tak ada. Aku dah lama inginkan. Ya Allah, kau memudahkanlah urusanku untuk lagi, ya Allah. Bini kat belakang, amin, amin. Kacau. Suami minta nak tambah sporim. Jangan sangka buruk kan. Kita kalau nak tahu bini pun dalam doa senang. Ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Bini dah cenyar. Apa hal lagi? Dia seorang yang degil, ya Allah. Bini kat belakang, dia pun sama jadi jawab. Tak, bukan apa. Dia bukan takut bini menakutkan. Itu dia. Perangai jadi elok. Itu sebab orang pergi masjid, jangan kita hina, jangan kita kutuk. Orang yang tak pergi masjid, jangan kutuk orang pergi masjid. Allah pergi masjid belum tentu lagi elok perangai. Ayat dia. Memang betul belum tentu elok perangai, tapi ada harapan elok. Orang pergi kelab malam belum tentu lagi tak elok. Betul, tapi ada harapan tak elok. Belum pernah lagi kat kelab malam. Tutup muzik, berhenti jap. Isyak, belum pernah lagi tu. Belum pernah lagi tu. Tak yalah bohong. Dan paling tidak kita datang masjid, suasana tu elok. Dan sembahyang macam ni punya selesa masjid tak datang. Ya Allah, Akbar. Sujud tabanam muka. Kipeh tu angin sepoi-sepoi bahasa ni. 25,000 ke 30,000 satu kipeh ni, tahu? Nak bagi selesa. Itu sebab saya tak menolak ceramah kat sini, sebab saya dipahamkan jemaah subuh macam ni lah ramai. Apalah golak pula. Macam terperanjat kan. Yo, kawan. Cuba kita fikir, puak-puak Yahudi tu dah letak standard. Dia tak takut dengan ancaman Islam. Sebagaimana jemaah subuh tak sampai 3 saf. Kita kena buktikan kita boleh bangun pagi, badan sadar, angkat barek boleh berapa puluh kilo, beratus kilo,
selimut yang tak berapa gram tu tak payah tolak. Masalah gitu kan. Perangai jadi baik. Ni semayang gumpik laju yo kan. Berhenti mengumpik cerita pasal orang. Hari ni paling bahaya tu lah dia. Ajar anak-anak kita. Hari ni anak-anak kita tak boleh togah dia dengan teknologi. Keluarga kita ni, tetapi kita boleh guide dia. Kalau kau buka internet ni, apa yang kita boleh tengok? Apa hukum tengok macam ni? Abah pun sama, buntang mata nengok cerita perang. Tahu cerita perang? Cerita perang yang sesungguhnya. Dia payah, orang tak faham ni, payah cerita perang lah, laki perempuan perang. Faham? Peperangan. Okay. Saya pakai istilah perang senang. Buntang mata ayah tengok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia tengok tu. Sekali keluar satu gambar yang dia tak pernah tengok, terperanjat zoom Allah, tumbang. Handphone terlepeh, tapi tak off telefon tu, play lagi tu. Anak sampai mengucap bah. Ayah mengucaplah bah. Lepas tu nak ambil telefon nombor kecemasan, tertengok video huyu anak ai pula. Tu sebab minta hari-hari imam minta Allah makhtim alana bisnul khatimah, minta penyudah yang baik. Faham tak? Guide anak kita. Dan begitu juga yang kau ampek dalam ibadah ni, niat kita. Penting niat, inna amalu bin niat. Apa niat kita? Penting. Dengan keluarga kita, kenapa hantar anak kita pergi sekolah agama? Sebab kita niat kita nak anak kita kenal Allah. Bukan sebab nak anak kita jadi ustaz tau. Nak anak kita kenal Allah, nak anak kita ni kuat agama, insya-Allah, mudah-mudahan kan anak-anak kita hafaz Quran. Tu kita nak kan. Yalah, abah pun nak ingat-ingat pun payah, marah terupa. Tak apalah, paling tidak hantar anak kita kan. Anak-anak senang menerima ayat ni kan, senang menerima. Dia tak macam kita dah pokat payah. Tapi boleh, kalau tak tu boleh usahalah sikit kan. Sebab hari ni kita kena faham, kita tahu mati bila-bila, hidup di dunia ni sementara kan. Hidup di dunia sementara. Kalau dah dunia itu sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Dunia itu sendiri sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jawatan sementara, sampai masa orang lain pegang jawatan tu. Tak kira lah menteri ke, ketua kampung ke, ketua lorong ke, bos ke, apa jawatan baiklah teh dunia ni, sampai masa orang lain pegang. Faham tak? Kedua, rumah sementara, tak buat kubur tau. Duit sementara, habis sampai masa. Sebanyak-banyak mana pun duit tu. Sebab Nabi minta, umat aku ni janganlah bagi umur panjang-panjang. Nabi kata. Sebab Nabi kenal umat dia, kalau panjang umur dia akan panjang cita-cita. Kalaulah umur kita sama macam umat Nabi Nuh 950 tahun, kosong masjid ni. Silap-silap yang buat live ni, yang on kan handphone ni, start kan dah habis ceramah, tekan ni atau off case-nya, ditinggal kamera tu. Saya cakap pasal seorang macam mana, enggak lah. Tapi kita ni umur tak panjang supaya boleh agak-agak. Cuba tengok orang-orang, kita cakap kan, kenapa kita sebut orang-orang lama, remaja lewat, orang tua datang ke masjid? Sebab kita dah tahu dah, umur kita takkan sampai dah 100 setengah ni. Ajaib pernah lah 100, itu pun nasib-nasib lah. Kebanyakan yang memang tak sampai. Jadi kita dah pencen, umur 50-60 dah pencen. Berapa? Datang masjid. Kan bagus, kita dah tahu perancangan kita kan. Allah Ta'ala akan cabut nyawa aku bila masa. Pergi aku nak fikir, anak pun dah lepeh, kerja pun dah habis, dah tak ada kerja lagi, dah pencen. Pagi-pagi pergi jogging, pergi apa, pergi tai chi dengan kawan-kawan kan. Lepas kuliah subuh tu jalan sarapan dengan kawan-kawan. Lepas tu kan tengah hari pergi zuhur balik kat masjid. Apa lagi nak kerja? Betul lah, cantik lah tu, betul. Sahabat Nabi kata umur jangan minta panjang-panjang. Umur 60 biasa, 70 tahun ekstra, 80 bonus, 90 tahun gegar baganza kan.
Makna umur tu boleh agak lah, kan? Dan isu yang paling besar, kita semua tahu, Nabi pernah sebut, orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Kita kena didik ahli keluarga kita macam tu. Bila-bila masuk boleh pergi, bila-bila masuk boleh mati. Ada orang tu balik rumah, tidur tak bangka-bangka dia dah, tak bangun-bangun dia dah, maknanya dia mati. Allah Ta'ala cabut nyawa. Faham malam tadi sama sebelah kita dengan ceramah, dah mula keluar teori, patutlah tak berapa golak bona di malam tadi, nak mati apa dah mulalah teori tu keluar, kan? Allah Ta'ala kalau nak cabut macam tu ya, tak capek tak lambat. Tu sebab Syekh Ibrahim Adham kata, kalau kamu nak buat maksiat, jawab 5 perkara. Apa soalan ni? Pertama, kau cari tempat yang mana Allah tak nampak kau, carilah. Cakap dengan anak kita, cari tempat yang anak yang dengan kamu rasa Allah tak nampak kamu, cari. Tak ada tu, semua Allah Ta'ala nampak. Kedua, jangan makan rezeki yang Allah Ta'ala bagi, makan rezeki lain. Mana datang semua Allah Ta'ala bagi. Yang ketiga, cari tempat yang bukan muka bumi Allah, cari tempat lain. Jangan duduk kat muka bumi Allah, cari muka bumi lain, cari. Ada satu tanah baru buka kat Damansara, duduk situ, itu pun Allah Ta'ala punya. Yang keempat, waktu malaikat maut nak cabut nyawa kau, kau tangguhkan, wahai sipulan-sipulan, aku nak cabut nyawa kamu. Canyalah dan sibuk nak minggu depan kau datang. Kau dapat buat macam tu juga lah buat. Tak capek, tak lambat sesaat. Kalau tu time habis. Dan yang kelima, waktu nak masukkan kau ke dalam neraka, kau minta tangguh dengan malaikat. Tak dapat. Sudah tak ada satu pun soalan boleh jawab. Jadi lupa lah buat maksiat. Kadang-kadang kat Malaysia elok dah, sampai Thailand buat perangai. Sampai Thailand mula dia cari rumah sembelihan ayam. Tahu? Banyak betul istilah yang pelik-pelik. Rumah penyembelihan ayam kat Thailand, faham? Budak ni pun heran lah, budak-budak ni, apa hal pula tak boleh makan ayam pula ni, kan? Dikojokan ayam tu cukup-cukup, keluar daripada pusat penyembelihan ayam. Selepas dia mengojokan ayam tu, keluar daripada tu, tiba-tiba perut lapar dan dia boleh tanya, kat mana nak cari restoran halal kan? Tak berdarah tahu pula cari benda halal, kan? Ada masalah orang gitu. Tu sebab kita kena fikir, bila-bila masa Allah Ta'ala boleh cabut nyawa. Kita tak tahu kita mati bila. Mungkin esok, mungkin. Dan Nabi pesan, kalau kamu hidup di waktu pagi, jangan cita-cita hidup waktu petang. Hidup petang, jangan cita-cita hidup malam. Hidup malam, jangan cita-cita hidup esok pagi. Bersedia, kan? Itulah orang paling cerdik sekali. Lainlah kalau ada senarai kematian minggu ini, dia letak akad whiteboard luar tu, dia akan update setiap lepas zuhur. Lepas zuhur yang penuh orang depan whiteboard. Tak ada, nama kau tak ada, jom balik je. Setiap hari tengok, weh, nama kau ada, ya kau mana, atas ni, ya Allah, bila tu, besok langsung masuk dalam jumpa imam. Mam, tolong apa? Tolong minta mama minta tangguh anak-anak kenduri minggu ni, ha? Seminggu jadilah, mam. Imam minta yom lah, aku cubalah tapi tak janji kita. Imam pun, ya Allah, ni jemaah kita ni, ya Allah, tolonglah ya Allah, dia minta tangguh ya Allah, anak-anak kenduri seminggu jadilah. Walhamdulillah bil alamin. Kau pergi tengok balik senarai tu. Tengok senarai tu padam nama kan. Dah nombor 2 naik nombor 1 celaka betul dah, dan pula mati dulu ni dah. Dah kau macam tu. Kalau macam tu tak apa. Masalah ni tak boleh, kan? Tak boleh. Memang takkan jadi macam tu. Mati tu tak tahu. Sampaikan Nabi Yakub yang kawan rapat dengan malaikat maut pun tak tahu. Tapi malaikat maut beritahu 3 tanda. Pertama, badan kau yang tagak sudah mula menjadi lemah. Yang kedua, badan kau yang tagak sudah mula menjadi bongkok. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum tanda-tanda tu? Dah ada belum? Dah ada, standby lah. Boleh kita tanya, kan? Lagi satu lagi saya nak bawa. Saya sebut awal-awal tadi, kita menangis sebab benda-benda yang tak kono-mono. Tak ada faedah. Menangis sebab artis
Menangis sebab Bali Tauruk budak universiti tahun lepas. Menangis sebab artis K-pop bunuh diri. Dia pun sama nyalo lilin mengatap. Bangang betul budak tu kan? Tapi kita tak menangis sebab kita kegagalan kita untuk menghayati agama kita, memastikan mengajak anak-anak keluarga kita sama-sama menghayati Islam. Kita tak menangis sebab tu. Jangan lupa, saya nak bawa kisah yang akhir, digambarkan di akhirat nanti. Katalah Nabi dapat tolong kita, Nabi bawa kita dengan syafaat Nabi, Nabi nak bantu kita. Tiba-tiba todongan bunyi, buka kitab muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, kitab penenang jiwa. Buku tu simple-simple je isi kandungan dia, cuba baca. Tiba-tiba todongan bunyi, bingit. Bunyi apa? Bunyi api, ngauman api neraka. Bingit telinga. Berapa jarak 700 tahun perjalanan. Nabi pula sebut, demi umatku yang bersalat, demi umatku yang berpuasa, demi umatku yang berzakat, demi umatku yang mengerjakan haji, pergilah kau wahai api neraka. Pergi tak api tu? Tak, makin lama makin okey, makin lama makin okey. Makin rapat api. Suruh pergi, tak pergi. Sampailah Jibril datang bawa segelas air. Tak tahulah cara raman gelas tu, tapi dia bagi segelas air. Kau ambillah air ini wahai Muhammad, kau siramkan kepada api itu. Bila Nabi dapat, Nabi siramkan pada api itu. Tak ada banyak warna, ada satu gelas air, reda api itu. Nabi kita pun heran, wahai Jibril, air apa yang kau berikan ke aku ni? Wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Jadi berhenti menangis sebab jantan, berhenti menangis sebab anak tak pergi masuk universiti, berhenti menangis sebab zaman ni terkeluar. Tuan-tuan dah masuk balik tuan. Berhenti menangis sebab artis kesayangan, menangis sebab benda yang tak ada kena-mengena dengan Allah. Jangan, rugi. Dikisahkan juga, buka kitab Muka Syafatul Qulub tu, bawah tajuk menangis kerana Allah. Dalam Google pun boleh cari nanti. Ada seorang tu Allah Ta'ala perintahkan, masuklah kau ke dalam neraka. Tiba-tiba terdengar satu suara, ya Allah, janganlah kau masukkan dia ke dalam neraka ya Allah. Kenapa? Kerana dia pernah menangis kerana-Mu ya Allah. Maka dipindahkanlah orang tu masuk dalam syurga. Siapa yang bercakap tu? Berkat sehelai rambut. Masa dia menangis tu, rambut tu jadi saksi. Mungkin air mata tu terkono ke rambut tu yang bercakap. Tapi malam kan kau nak menangis, tak payahlah ditadah rambut tu. Ni gambaran nak bagi faham ya. Kalau dia bantai tadah kan tak ada lah saksi kan, menangis lah. Menangis kerana Allah. Ingat tu. Lepas tu paling senang sekali nak kata tadi, nak membawa keluarga kita ni kan ke dalam syurga. Paling senang diri kita, keluarga kita, ahli-ahli keluarga kita baca balik, buka balik khutbah wida Nabi, khutbah terakhir Nabi tu, checklist tu, tengok satu-satu balik. Apa Nabi pesan? Nabi pesan umat Islam dengan umat Islam yang lain, Muslim dengan Muslim yang lain adalah sama. Yang membezakan antara kita hanyalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tengok, jadi jangan nak belagak-belagak sesama kita. Kita ni sama ya. Berhentilah bercakap pasal pilihan raya ni, dah habis dah. Rakyat dah memilih, cukup dah tu kan. Janganlah gaduh, bercakap ya. Dah rapatkan soft kita. Kita bimbang bila kita berpecah-pecah ni, besok ada orang ambil kesempatan. Rapatkan hubungan antara satu dengan yang lain. Begitu juga Nabi pesan, jagalah solat, jagalah puasa, tunaikanlah zakat pada harta kekayaan kamu, dan kerjakanlah haji sekiranya kamu mampu buat ikut kemampuan. Dan aku beritahu kepada semua, Nabi kata, mulai hari ini segala urusan berkaitan dengan riba adalah dihentikan mulai sekarang. Nabi sebut. Jadi jangan ada orang cakap, ada orang cakap tu memang betul sistem Islam ni tak ada riba, tapi dia punya charge perkhidmatan lagi tinggi, lagi baik pakai bank biasa. Orang cakap macam tu suruh ucap balik semula. Kena ingat, ada sebab sistem Islam tu baik, sebab dia tak pakai interest. Satu lagi, walaupun dia ada charge tetapi dia tetap
Dia tak ada spekulasi, tak ada. Berlemah lembutlah terhadap isteri-isteri kamu, kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Dah diajar lembut dengan rumah, jangan kasar-kasar. Hari ni dah terbalik, perempuan kasar dengan lelaki pun ramai. Perempuan bawa motor, lelaki duduk belakang, parah tu. Aduh, kan? Lemah lembut. Seperti mana kamu mempunyai hak ke atas mereka, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Orang perempuan, apa hak dia? Nafkah. Dan dengan apabila dia menyempurnakan itu, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, maka orang lelaki juga berhak mendapat hak dia, iaitu orang perempuan tidak boleh membenarkan orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya masuk ke dalam rumah. Semua ada dalam khutbah wida Nabi itu. Berlemah lembut dengan isteri, jangan kasar-kasar. Ya, dah tua ni buat cara tua, tapi lembutlah, jangan marah. Janganlah panggil bang Haji lagi, apa, janganlah panggil tuk, atuk, wan, neneknya la ilaha illallah, tak feel langsung kan. Cuba panggil abang nak ke mana tu, cuba panggil macam tu, di masjid. Nampak kan, lain mesra tu. Mana toknya masjid buta, kan lain nak cakap dia, lain cakap tu kan. Cuba dia mesra sikit kan. Iyo, betul ni, cakap betul ni. Nabi minum air pun tengok bekas bibir isteri dia. Tadi kau minum dekat sini kan, aku pun minum kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak, bukan nak minum benar lah, tapi tunjuk contoh. Minum tu pun satu lagi, minum air kosong sunnah Nabi. Tapi kau nak tahu, nak ikut sunnah Nabi minum macam mana? Paling kurang 3 togok. Contoh, 1, 2, 3, lebih tak apa, tapi jangan kurang, sebab nampak tertib minum tu. Tapi kalau minum je ni, tak dapat dah, tapi puas hati sampai minum dia tu kan, hilang haus kan. Tapi memangnya macam tu. Nabi dengan isteri Nabi lemah lembut, panggil ya Mumairah, wahai pipi kemerah-merahan, balik kamu ya, wahai pipi, tak apa pipi kau ni tentang lah, panggil lah, tak apalah, yang penting pipi dia kan, mana yang kono lah kan. Lepas itu Nabi pula cakap dengan isteri dia, Saudah, wahai isteriku, janganlah terburu-buru, tunggu hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Nabi hantar isteri dia sampai ke muka pintu. Perempuan, suami hantar tak kalau nak keluar ke mana-mana sampai pintu? Hantar tak? Tak ada dah. Hantar. Abang hantar pula hari ni? Sunnah Nabi. Berkesan ceramah malam tadi. Duit belanja ada tak? Ini sudah bagus. Tanya duit belanja pula. Tak ada bang. Aku tanya yang kau jalan lah. Mengasam betul duit tak tanya kan. Lepas tu Nabi dia tadah Nabi ni romantik kan, dia tadah, dia tahan lutut tu jadi tangga untuk isteri naik kuda, naik unta. Tapi kita kalau nak tadah, kaji dulu kapasiti borek badan bini kita, jangan main tadah. Saya tengok cara semangat ni kan, Allah, ya Allah, apa borek badan, ya Allah, perak, patah pula dah tu kerja kan. Tapi ialah rumah kita dia tak naik unta, dia tak naik kuda, dia naik kereta. Dia naik motor, kalau naik motor turun number stand tu, map startkan untuk dia. Cicik. Pasal pakai switch pula. Abang ni susah. Tak, abang saja nak mudahkan. Saya nak pergi kerja kan. Abang ni, nampak. Kalau isteri naik kereta, bukaan pintu dia. Abang, sampai 4 pintu bang buka. Dia tak tahu pintu mana kau nak masuk, dan buka lah semua kan. Lepas tu banyak lah. Nabi mandi bersama dengan isterinya dalam bekas yang sama. Langsung diam. Balik kamu ya, saya ceramah kat keluar, mandi bersama dengan suami dalam bekas yang sama, tak muat besen. La ilaha illallah. Ya kau pakai besen buat apa? Kau seorang pun dah tak muat pakai besen tu. Jumpa imam nak pinjam bokeh mandi jenazah tu, pinjam. Tuan tu besar. Tak, mandi sama tu. Lama dah tak buat kan? Buat.
Tiba-tiba lah umur 60-70 tahun dah lama tak buat kan, terperanjat ni kan. Saya ceramah kat Palung kan, tak sebut lah Palung berapa, tak terdaya tengok siapa suruh tengok mandi malam tutup lampu agak-agak mana lah lelaki dah tak ada lah dah, buka lampu dah terbaring tu. Mandi bersama tu, mandi sama suami, bukan mandikan suami. Mandikan lain, bang baring bang disiram kawan tu jenazah, itu mandi jenazah tu kan. Yo, mandilah sesama, insya-Allah. Banyak lah sunnah Nabi mana yang kita boleh buat, kita buatlah kan. Nabi sebut apa? Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka disayangkan aku. Dan siapa yang sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. InsyaAllah tentang cerita keluarga ni panjang lah ni. Lain kali lah kita sambung insyaAllah. Arah Damansara nampak gaya tak jauh ni, boleh selalu datang ni insyaAllah. Tapi lepas ni kita buat ni lah, kita buat forum 2 Syamsul tu. Kita saya runding Abang Syamsul Rara bawa sini. Ya, kita buat insya-Allah. Saya baru bincang dengan Abang Syamsul Rara. Hari tu kita buat kek kucing. Alhamdulillah. Okey, bila pergi berdua tu senang kan, orang nak datang apa semua. Kita target kita nak tarik orang yang tak biasa datang masjid datang. Jadi Abang Syamsul Rara ni kadang di crowd dia tu dah ada Syamsul debat ni, orang tak berapa kona-bona. Hari tu kek kucing dia tanya. Dia kata, kona dia kata. Kenal lah, mestilah kenal, selalu berlakon drama kan. Siapa pula lah ni? Siapa? Aziz kan? Salah, ada bukan. Salah orang pula dia kan. Jadi itulah dia, insya-Allah. Terima kasih banyak dari pihak penganjur yang undang saya pada hari ini. Apapun dalam kehidupan kita ni, paling tidak ingat keluarga kita ni nak bimbing, bawa masuk ke dalam syurga bersama-sama. Jaminan juga tak ada cara lain. Kita nakkan pertama keluarga kita sama-sama peroleh, cari hidayah. Jangan tunggu, cari. Yang kedua, maghfirah, minta ampun daripada Allah banyak-banyak untuk diri kita, keluarga kita, minta ampun. Kita tak lagi pada dosa. Kadang kita lekor lalai. Dan yang ketiga, jangan lupa kita nak kejar rahmat Allah, ibadahlah banyak-banyak. Didik keluarga kita supaya dia tak rasa borek dalam beribadah. Biar dia rasa ringan, dia rasa seronok. Qiyam al-lail, bangun pagi sama-sama. Buatlah apa yang terbaik yang kita boleh buat untuk keluarga kita. Rasa cukup setakat itu. Terima kasih sekali lagi. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Dikurangi itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Hakikatnya semuanya datang dari Allah. Sekian, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.